Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara JDT menentang pasukan Melaka, yang mana keputusan seri 1 sama. Pada perlawanan ni kita boleh lihat apabila Johor Darul Takzim kehilangan Backson pada minit-minit awal perlawanan di first half. Selepas itulah kita nampak yang bahagian attacking pasukan JDT agak struggle ketika mereka melakukan serangan. Bahkan boleh dikatakan mereka seakan-akan kehilangan seorang striker tulen di bahagian hadapan yang boleh link up ataupun connect dengan baik ketika JDT create ataupun mencipta gerakan serangan dan juga build up ke arah pasukan Melaka. Manakala untuk pasukan Melaka United pula, mereka bermain dengan sangat bagus dalam sistem double pivot, iaitu dua pivot mereka gunakan. Fadil dan juga Hasbullah telah memainkan peranan yang penting di bahagian tengah untuk mengganggu gerakan-gerakan dan juga menghalang percubaan dari luar kotak penalti yang cuba dilakukan oleh pemain JDT. Ditambah pula dengan back 4 JDT yang mana pada perlawanan ni memang sangat-sangat bagus. Mereka berdisiplin, mereka compact, mereka close space dan mereka juga mempunyai komunikasi yang baik antara satu sama lain, menyebabkan barisan serangan JDT memang sukar untuk melakukan percubaan dan juga masuk ke dalam D-box pasukan Melaka United. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan JDT. Apakah punca kepada mereka gagal untuk mencari gol ataupun mereka terpaksa diikat seri 1 sama kepada pasukan Melaka United? Perkara yang pertama adalah mengenai mereka punya fluidity di bahagian tengah ataupun di bahagian midfield, yang mana pada perlawanan ni boleh kita lihat yang bahagian tengah pasukan JDT, walaupun mereka berjaya untuk kawal position, mereka berjaya untuk build up dan melakukan shot passing yang bagus, tetapi apa yang dilihat adalah mereka gagal untuk link up dengan baik antara striker mereka, iaitu Forestry yang bertindak sebagai lone striker selepas Backson dikeluarkan. Mereka terpaksa untuk mencari ruang dan juga mereka gagal untuk link up dengan baik dan juga connect dengan baik movement yang dilakukan oleh Forestry ketika mereka menyerang. Boleh dikatakan akibat tiada Backson di hadapan, mereka macam tiada arah ketika mereka melakukan serangan dan mereka lebih memfokuskan kepada bahagian wide area, iaitu bahagian sayap ataupun di bahagian penjuru padang untuk melakukan serangan berbanding kepada target man mereka. Jadi apabila jadi begitu, memang nampaklah yang JDT tanpa seorang striker tulen, mereka gagal ataupun sukar untuk melakukan serangan yang lebih berfungsi dengan baik ataupun untuk mencari gol dengan lebih banyak. Memang agak-agak sukar. Sebab apa? Sebab Forestry kita tahu dia punya peranan memang free roll dan beliau lebih suka bertindak untuk di luar kotak penalti dan dia punya movement lebih kepada di bahagian wide area untuk backup bahagian tengah dan juga bahagian sayap, bukannya lebih bertindak sebagai true striker macam Backson. Jadi itu perkara yang pertama lah, link up play antara bahagian serangan apabila Forestry bertindak sebagai lone striker, gagal untuk connect dengan baik antara bahagian tengah dan Forestry punya movement yang tidak terlalu masuk ke dalam kotak penalti ataupun lebih kepada bahagian wide area, maka menyebabkan JDT tiada banyak percubaan berbahaya ataupun hantaran-hantaran yang dilakukan ke dalam kotak penalti untuk mencari untuk mencari gol lah. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua pada perlawanan ni, apa yang boleh saya katakan, semuanya serba tidak menjadi untuk pasukan JDT. Sama ada daripada segi free kick, sama ada daripada segi percubaan luar kotak penalti dan daripada cara untuk mereka penetrate ataupun masuk ke dalam D-box pasukan Melaka. Memang nampak JDT agak struggle lah pada perlawanan ni. Dan apa yang boleh saya katakan, antara gap antara bahagian tengah pasukan JDT pun tidaklah terlalu membentuk perfect triangle ataupun segitiga seperti mana yang mereka selalu cipta. Kita boleh tengok jarak antara Nazmi Faiz, Leandro Velasquez dan juga Nacho Insa ketika JDT build up boleh dikatakan agak terlalu jauh dan gap mereka tu tidaklah connect antara satu sama lain, yang menyebabkan lebih kepada Leandro Velasquez seorang sahaja yang bertindak di bahagian serangan untuk melancarkan serangan dan lebih kepada kelebihan individu. Bahkan daripada segi free kick yang kita boleh tengok pada perlawanan ni,
ni mungkinlah atas faktor padang ataupun sebagainya, tetapi memang free kick yang mereka dapat ataupun set pieces yang JDT dapat gagal dimanfaatkan dengan baik. Manakala daripada segi ingin melakukan percubaan dari luar kotak penalti, mereka juga gagal apabila barisan pertahanan pasukan Melaka United yang dibantu dengan sistem double pivot yang diketuai oleh Faldin dan juga Hasbullah lebih cepat untuk compact dan juga react untuk memastikan yang percubaan tersebut gagal dilakukan disebabkan tiada ruang yang diberikan oleh barisan pertahanan Melaka. Jadi itu perkara yang kedua yang saya nampak gap mereka terlalu jauh di bahagian tengah sehingga bentuk triangle yang selalu mereka cipta tu hilang. Mungkin disebabkan backsen juga tak ada. Itu yang menjadi kepada punca yang pertama yang tadi. Yang ketiga adalah apabila peranan Arif Aiman yang diletakkan di bahagian kiri, yang mana seperti mana kita tahu apabila JDT bermain selalunya Arif Aiman bermain di kanan, tetapi pada perlawanan ni boleh dikatakan Arif Aiman bermain di kiri. Jadi apabila Arif Aiman bermain di kiri, beliau telah mengambil tempat Forestry dan Forestry push masuk sebagai seorang lone striker. Jadi untuk perlawanan ni memang kita nampak yang Kobing Ong tidaklah terlalu ofensif sebagaimana game-game yang sebelum ni, dan peranan Arif Aiman di bahagian kiri walaupun ada beberapa gerakan yang menarik, tetapi pergerakan beliau agak terbatas apabila beliau lebih kepada move forward masuk ke bahagian tengah ataupun lebih kepada narrow. Jadi banyak gerakan-gerakan Arif Aiman mudah dibaca akibat daripada gerakan-gerakan yang dilakukan tiada support daripada pemain-pemain di bahagian tengah dan juga pemain-pemain di bahagian kiri seperti Kobing Ong, yang mana apabila Arif Aiman dah main ofensif di bahagian kiri, maka Kobing Ong pun dia tak boleh nak move forward untuk lebih ofensif lah, sebab dia perlu lebih kepada belakang untuk backup Kobing Ong berbanding ofensif ke bahagian hadapan. Jadi benda tu boleh dikatakan dari segi supporting play pun pemain-pemain JDT nampak kurang pada perlawanan ni. Tu sebab saya kata mereka agak struggle pada perlawanan ni selepas kehilangan backsen. Boleh dikatakan semua pergerakan mereka seakan-akan tidak menjadi. Mereka cuba macam ni tak jadi, mereka cuba macam ni tak jadi, mereka cuba macam ni tak jadi, dan benda tu yang menyebabkan efek kepada corak permainan mereka, dan mereka perlu cari balik lah sebab mereka sekarang ada 4 game bermain di away, bukan hanya bermain di home. So mereka perlu cari jalan bagaimana mereka ingin menyelesaikan masalah ni, sama ada bawa Syafiq Ahmad masuk menggantikan backsen atau sebagainya. Itu yang seterusnya. Dan benda yang boleh saya puji untuk pasukan JDT waktu game ni adalah tentang defense lah. Defense yang diketuai oleh Shane Lowry dan juga Syarul Saad, mereka berjaya untuk memainkan peranan yang penting. Mereka berjaya untuk memastikan yang counter attack pasukan Melaka gagal dimanfaatkan dengan sepenuhnya. Mereka berjaya untuk memastikan dan juga mematikan dan juga mematahkan counter attack yang cuba dilakukan oleh Melaka dan juga build up yang cuba dilakukan oleh Melaka United pada perlawanan ni untuk menghasilkan keputusan seri. Tetapi mereka juga perlu perbaiki sikit lah ketika daripada segi set pieces, yang mana gol Melaka tu boleh dikatakan adalah daripada segi hilang marking, yang mana Nazmi Faiz hilang marking kepada Sony Norde, Shane Lowry duk marking siapa dia waktu tu saya tak ingat kan, kat corner tu, tetap tengok-tengok lepas dapat Sony Norde. So mereka perlu lebih fokus kepada perkara itu ketika short passing, ketika set piece. Itu perkara yang perlu diperbaiki oleh pasukan JDT lah. Dan yang tu secara overallnya memang nampak lah apabila JDT bermain tanpa backsen, mereka tak boleh nak link up dengan baik. Mereka terlalu memfokuskan attacking di bahagian wide area, bahagian tengah tak konsisten macam selalu, walaupun keep the position tetapi mereka hilang kreativiti di bahagian tengah. Banyak passing-passing yang boleh dikatakan hanya bertumpu kepada bahagian sayap daripada buat hantaran di belakang pertahanan ataupun hantar supply bola dalam kotak penalti. Sebab apa? Sebab Forestry lebih gemar untuk backup kepada wide area berbanding menjadi seorang striker tulen. So memang nampak ketara lah peranan ataupun corak permainan JDT tanpa wujudnya seorang striker tulen macam game semalam lah. Mungkin mereka perlu cari teknik yang paling terbaik untuk memastikan yang mereka boleh perbaiki benda ni. Itu untuk pasukan JDT. Kita masuk kepada pasukan Melaka United. Untuk pasukan Melaka United pada perlawanan ni, perkara yang boleh saya puji adalah tentang sistem mereka dan juga struktur formation yang mereka terapkan, iaitu 4-2-3-1, yang mana mereka nampak yang JDT memang akan bermain dengan ball position. Maka mereka letak dua pivot, Fadil dan juga
Hasbullah untuk memastikan yang mereka berdua ni boleh backup kepada back four pasukan Melaka, yang mana mereka berdua ni bertumpu untuk menjadi benteng utama pasukan Melaka ketika bertahan, dan mereka berdua berjaya untuk melakukan kerja dengan sangat bagus lah. Fadil dan juga Hasbullah, dua gandingan yang sangat bagus. Mereka berjaya untuk disrupt cubaan ataupun attacking yang gerakan-gerakan yang dilakukan oleh pemain JDT di bahagian tengah. Mereka buat kerja kotor, mereka berjaya untuk intercept, mereka tutup passing lane pasukan JDT, mereka berjaya untuk push JDT untuk move lebih kepada wide area berbanding di bahagian tengah dan sebagainya. So sistem double pivot pasukan Melaka pada perlawanan ni memang menjadi. Dan yang kedua adalah tentang back four, iaitu yang diketuai oleh Haziq dibantu oleh Justin Bass, Khairul Anwar dan juga Wan Amir Rafiq. Back four pasukan Melaka pada perlawanan ni boleh dikatakan mereka sangat-sangat cemerlang, terutamanya Haziq dan juga Justin Bass di bahagian tengah berjaya untuk memastikan hantaran-hantaran yang dilakukan berjaya dikeluarkan dengan mudah. Mereka melakukan interception dengan bagus, mereka sangat berdisiplin, yang paling penting mereka punya communication sangat bagus. Mereka tutup segala ruang-ruang yang kecil daripada membiarkan JDT melakukan percubaan daripada jarak jauh, dan Amir Rafiq dan juga Khairul Anwar di bahagian kanan dan kiri bertindak dengan sangat cemerlang untuk tidak membiarkan Arif Aiman dan juga Safawi Rashid untuk bergerak lebih bebas di bahagian wide area. Mereka punya man marking bagus, mereka punya pembacaan bagus, mereka punya tackling awal bagus, mereka punya push untuk challenge first ball pun bagus. Jadi secara kesimpulannya untuk barisan pertahanan pasukan Melaka, mereka mempunyai barisan pertahanan yang sangat kompak, berdisiplin, dan mereka berjaya untuk menutup segala ruang dan tidak memberi ruang kepada pemain sayap pasukan JDT untuk lebih bergerak bebas, dan dalam masa yang sama mereka juga berjaya untuk mengunci pergerakan daripada Forestry. Dan untuk Sony Nordin pada perlawanan ni boleh saya katakan boleh bagi dia man of the match lah. Daripada segi counter attack, beliau banyak involve untuk melakukan counter attack bagi pasukan Melaka, dan banyak gerakan solo yang dilakukan pun memang sangat-sangat bagus di bahagian hadapan. Dan yang paling penting, dia juga suka turun untuk melakukan track back di bahagian kawasan Khairul Anwar, iaitu di bahagian kiri Melaka, untuk membantu bahagian pertahanan ketika mereka diserang oleh pasukan JDT. Jadi peranan pasukan Sony Nordin ni memang baguslah di bahagian kiri, naik turun. Begitu juga dengan Syukri Bahrun di bahagian kanan, beliau juga banyak involve untuk membantu bahagian pertahanan dengan buat track back, dan beliau juga ada 1-2 gerakan yang cuba dilakukan melalui counter attack. Dan untuk Andriano, memang boleh dikatakan beliau adalah playmaker, cumanya dia kurang support di bahagian hadapan, dan juga apabila dah transition Melaka daripada menyerang ke bertahan tu bagus, tapi pada bertahan ke menyerang, daripada transition untuk counter tu agak-agak menjadi masalah lah apabila Adriano, Sony Nordin dan Syukri Bahrun banyak berkeserangan dan mereka gagal dapat support awal daripada pemain-pemain mereka ketika mereka cuba lakukan counter. Jadi benda tu dengan mudahnya dipatahkan oleh barisan pertahanan JDT lah. Jadi untuk benda yang boleh mereka improve untuk Melaka, macam saya cakap, Melaka mempunyai masalah yang sama seperti JDT. Mereka tak ada true striker tulen, yang mana Mak Yo pada perlawanan ni boleh dikatakan tidaklah terlalu memberi impact ataupun contribution yang bagus kepada bahagian serangan. Kalau saya rasa kalau mereka boleh bermain dengan counter dan ada seorang striker yang memang solid, memang saya rasa Melaka boleh menang dengan corak permainan macam tu. Tapi sayang, mereka tak ada striker yang proper dan mereka agak runcing apabila mereka melakukan counter. Banyak pemain-pemain player di bahagian sayap seperti Sony, Syukri, Adriano banyak berkeserangan dan tak ada seorang striker di hadapan. So benda tu yang menjadi masalah untuk pasukan Melaka lah. Jadi itu yang perlu diimprove pasukan Melaka. Kalau awak tengok video saya yang sebelum-sebelum ni pun, memang saya akan kata Melaka punya masalah adalah di bahagian striker. Walaupun ada Ife Dayo main dan sebagainya, memang masalah utama adalah striker. Dan untuk fullback, saya lupa puji tadi Amir Rafiq dan juga Khairul Anwar. Mereka juga involve dengan fullback dan juga buat overlapping yang bagus. Mereka ada percubaan dan juga gerakan yang menarik. Tetapi sayanglah perlawanan berakhir dengan keputusan seri. Boleh dikatakan JDT struggle, Melaka disiplin. So keputusan seri tu adalah adil lah. Untuk goalkeeper kedua-dua pasukan boleh dikatakan boleh lah. Tapi untuk Brian C, mungkin apa yang boleh saya katakan, beliau perlu lebih berani dan juga tindakan beliau apabila keluar untuk menangkap bola perlu lebih cermat lah. Sebab banyak kali dia terlepas bola apabila beliau keluar untuk challenge crossing yang dilakukan oleh pemain JDT, set pieces dan sebagainya. So beliau perlu lebih berbahati walaupun dia ada selamatkan dua orang kata apa, big chances pasukan JDT, tapi daripada segi apa yang beliau buat tu, beliau perlu lebih berhati-hati dan perlu lebih efisien dalam untuk mengeluarkan bola ketika keluar untuk menghalang bola antara lintang dilakukan oleh pasukan lawan. Jadi itu saja ulasan saya. Assalamualaikum.